dengan dalil akal dan dalil nakal. Kita tahu adanya Allah dengan dalil-dalil bangsa akli ataupun dan juga nakli. Akal, cara akal berfikir. Akal mana pun tak boleh terima kata Tuhan tak ada. Wajib Tuhan ada. Kerana bukti yang ada depannya ni makhluk yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Semua ni dipanggil makhluk. Sebuat makhluk kena cipta, kena jadi. Tiap-tiap yang kena jadi wajib ada yang menjadikan. Lepas tu orang tanya apa dalil adanya Allah? Makhluk ini. Kerana makhluk ni tuan-tuan sekalian, makhluk ni katanya kena jadi. Khalik yang menjadikan. Makhluk ni kena jadi. Kita yakin makhluk kena jadi. Tiap-tiapnya kena jadi, wajib ada yang menjadikan. Siapa boleh jadikan makhluk? Siapa boleh jadikan nyamuk seekor, lalat seekor? Tak boleh. Siapa pun tak boleh. Habis siapa yang menjadikan? Allah. Mana kamu tahu? Nabi beritahu, Rasul beritahu. Itu dia. Maka kita bawa hujah di sudut naklinya dan aklinya. Tetapi maha suci ia daripada menserupa dengan segala yang baharu. Adanya Allah Ta'ala tak serupa baharu. Melihat Allah bukan macam mana melihatnya baharu itu. Dan harus zatnya yang maha mulia itu dilihat oleh segala orang yang mukmin. Yang boleh melihat orang Allah Ta'ala ni hanya orang yang beriman. Orang yang beriman saja dapat melihat Allah Ta'ala di akhirat. Orang kafir, orang munafik tak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Imam Ghazali ingatkan kita tuan-tuan, segala anggota yang Allah jadikan untuk kita ini ada hikmat dia. Antaranya tuan-tuan sekalian, mata kita dijadikan oleh Allah untuk melihat Allah di akhirat. Tangan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk memetik buah-buah kayu di syurga. Kaki kita dijadikan oleh Allah untuk berjalan-jalan di kebun-kebun syurga Allah Ta'ala. Telinga kita dijadikan oleh Allah nak mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, layakkah kaki yang berjalan tempat maksiat untuk berjalan di kebun syurga Allah Ta'ala? Layakkah tangan yang memegang yang haram layak memetik buah kayu syurga Allah Ta'ala? Layakkah mata yang melihat maksiat nak melihat, makna kata, wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tak layak. Sebab tu orang beriman dia berpantang di dunia, dia tak apa. Pantang tak mau tengok maksiat, pantang tak mau pegang maksiat, pantang tak jalan tengok maksiat. Kerana dia, makna kata, anggap kenikmatan dunia ni sikit saja jika dibandingkan nikmat melihat wajah Allah, nikmat berjalan di kebun syurga, nikmat mendengar kalam Allah tuan-tuan. Sebab tu kita berpantang, jaga, pelihara bagi elok. Dalam keadaan orang melayan kehendak nafsu, kita bermujahadah. Golongan yang kecil, taifah Muslim yang kecil ni, dia tetap berpendirian di atas jalan yang sebenar kerana nak mengecap nikmat di akhirat yang tak terhingga itu. Itu dia. Jadi kata musannif rahimahullah Ta'ala, Allah Ta'ala tak serupa dengan yang baru, dan harus zat yang mulia itu dilihat oleh segala orang mukmin dengan mata kepala di dalam akhirat. Dapat melihat besok di akhirat. Macam mana Tuhan buat kita tak tahulah, itu Allah Ta'ala lah. Itu dia. Hal keadaannya itu nikmat daripadanya, nikmat kurniaan Allah, dapat melihat Allah Ta'ala. Dan anugerah daripadanya bagi orang mukmin yang abrar. Abrar ni orang yang banyak kebajikan. Dia banyak kebajikan, dia baca Quran banyak, zikir banyak, bangun malam kuat, sedekah dia, dia sungguh-sungguh pulun. Abrar nama dia. Itu dia. Yang masuk dalam syurga Darul Kharat. Syurga besok, dalam Darul Kharat itu, syurga di akhirat itu, dia dapat melihat Allah. Kita duduk di syurga melihat Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala duduk di syurga, kita duduk di syurga. Orang yang masuk syurga tu melihat Allah di syurga, dia duduk di syurga. Tuhan bukan duduk di syurga. Kena faham bagi elok. Tak lagi kata kita masuk syurga, Tuhan ada dalam syurga tak? Tuhan tak bertempat. Tadi dah bagi tahu dah. Kita yang duduk di syurga. Ada budak tu pening tuan-tuan, dia duduk golek kepala. Lepas sudah habis-habis sembahyang apa semua, ustaz tanya sikit boleh? Boleh. Macam mana ustaz kata kita masuk syurga melihat Allah, Allah tak duduk di syurga? Macam mana saya tak faham, dia kata. Malam tadi hang buat apa? Tak main mengaji bulan kemarin?
Dia kata tengok televisyen. Hang tengok apa? Tengok P. Ramlee. Tengok P. Ramlee di mana? Di rumah saya. P. Ramlee duduk di rumah ke? Taklah saya lah di rumah. P. Ramlee duduk mana masih tak tahu. Itu sama-sama baharu. Apatah lagi dengan Allah Ta'ala. Kita yang duduknya di syurga melihat Allah. Nabi Muhammad tu duduk di Hadratul Qudsi. Di situ dia melihat Allah. Allah bukan bertempat di situ. Allah tentukan Nabi Muhammad di situ melihat Allah. Kan? Nabi Muhammad di situ melihat Allah. Tapi Tuhan tak bertempat. Penin tak usah penin lah. Payah nak cerita. Tak duduk penin. Duduk penin buat apa teruk-teruk. Itu dia. Dan menyempurnakan Allah Ta'ala bagi hambanya itu akan nikmat dengan melihat kepada zatnya yang maha mulia itu. Anda sesempurna-sempurna nikmat. Masa tu tuan-tuan tak sedap dah. Rasa syurga pun tak terang mana dah. Nikmat melihat Allah tu yang paling hebat sekali. Kemudian jika diizinkan oleh Allah Ta'ala, kita masuk pula bicara dan bahagi yang ketiga, sifat wujudiyah, dan dinamakan sifat ma'ani, iaitu 7 sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik. Fawasiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'aha binurikal ladzi la yaqbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wahiha bima'rifatik wa mital syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.